seperti dengan semester yang lepas, Haris dan Adam bercadang untuk melawat Farhan dan Daniel di rumah mereka di Bangsar. Sebelum mereka menjejakkan kaki ke rumah Farhan dan Daniel, mereka membuka selipar mereka terlebih dahulu. Kemudian, Adam dan Haris mengetuk pintu rumah mereka sebagai tanda ketibaan dan diikuti dengan menundukkan badan mereka tidak melebihi paras pinggang. Memandangkan Haris membawa sedikit buah tangan, Haris seharusnya menghulurkan cenderamata tersebut dengan kedua-dua belah tangannya. Farhan kemudiannya menjemput mereka untuk menjamu selera di meja makan. Akan tetapi, tamu yang berkunjung sewajarnya memberikan laluan untuk tuan rumah duduk terlebih dahulu. Apabila hendak menjamah makanan, Adam dan Haris perlu memberikan keutamaan kepada Farhan dan Daniel untuk makan. Barulah mereka boleh memulakan makan mereka. Tidak lupa juga bahawa mereka perlu menggunakan sudu yang telah disediakan untuk menikmati makanan mereka. Sekiranya ingin berhenti makan, Adam perlu meletakkan semula sudunya di belah kanan mangkuknya dan mengelakkan daripada membiarkan sudunya di dalam mangkuk makanan. Banyak betul cerita Adam ni. Setelah menikmati keenakan hidangan yang menjilat jari, Daniel kemudiannya mengajak Adam dan Haris untuk berbual di ruang tamu. Adam, Haris, Daniel dan Farhan mengambil tempat mereka di beanbag yang telah tersedia di ruang tamu. Seperti yang kita dapat lihat di sini, Adam telah duduk terlebih dahulu sebelum tuan rumah mengizinkan dia untuk duduk. Kita seharusnya memberikan laluan untuk tuan rumah duduk terlebih dahulu dan kemudiannya meminta izin daripada mereka untuk kita duduk. Semasa berbual pula, kita seharusnya mengelakkan daripada menundingkan jari ke arah orang lain. Seperti yang kita dapat lihat di sini, Haris telah menundingkan jarinya ke arah Farhan. Nasib baik Adam berada di situ untuk menegur perbuatannya itu. Semasa Adam sedang rancak berborak, percakapannya disampuk oleh Haris. Jika seseorang sedang bercakap, kita seharusnya menunggu sebelum orang itu habis dan kemudiannya barulah kita boleh bercakap. Aduh, Haris ni. Dan yang terakhir sekali, berseronoklah semasa berborak. Pada masa yang sama, sentiasalah beradab dan beretika ketika berbual. Farhan, Daniel, Adam dan Haris menyambung perbualan mereka dan menceritakan pelbagai kejadian semasa cuti mereka dan kenangan indah mereka bersama selama mereka berkawan. Baiklah, sekarang ni saya akan menerangkan dengan lebih lanjut bagaimanakah etika orang Korea menyambut tetamu. Dalam perbincangan kita pada hari ini, terdapat 3 situasi etika orang Korea menyambut tetamu. Dan yang pertama adalah semasa tetamu tiba di rumah. Yang pertama, kita perlu membuka kasut atau sandal terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah. Kemudian, kita seharusnya menyapa tuan rumah dengan meletakkan tangan di sisi badan dan menundukkan badan tidak melebihi paras pinggang. Dan yang terakhir, kita seharusnya memberi atau menerima sebarang buah tangan dengan kedua-dua belah tangan kita. Yang kedua pula, etika ketika berada di meja makan. Yang pertama, kita perlu memberikan laluan kepada tuan rumah untuk menjamah makanan mereka terlebih dahulu. Dan seperti yang kita tahu, orang Korea kebiasaannya memakan makanan mereka dengan menggunakan sudu atau penyepit. Jadi, kita perlu mengelakkan daripada menggunakan tangan untuk makan kecuali makanan tersebut hendak dibalut dengan selada atau sayur-sayuran yang lain. Kemudian, kita perlu mengelakkan daripada membiarkan sudu atau penyepit kita di dalam mangkuk atau pinggan makan. Dan yang terakhir,
kita seharusnya meletakkan sudu atau penyepit di tempat asalnya seperti di tepi mangkuk ataupun pinggan makan jika ingin bercakap atau sesudah makan. Kemudian kita bergerak kepada etika yang terakhir, iaitu etika ketika berbual. Yang pertama, elakkan daripada menundingkan jari kepada orang lain di dalam perbualan itu. Seterusnya, kita perlu menunggu seseorang itu menghabiskan percakapannya terlebih dahulu sebelum kita ingin bercakap atau membuka topik perbualan yang baru. Dan yang terakhir, mengadakan perbualan yang beretika dan beradab serta mengekalkan formaliti jika berbual dengan orang yang lebih berumur atau lebih tua sebagai tanda hormat. Jadi tamatlah penerangan saya tentang etika orang Korea ketika mengadakan tetamu di rumah mereka. Saya harap para penonton faham akan penerangan saya sebentar tadi. Dan itu sahaja. Annyeonghaseyo. Terima kasih sebab telah menonton video kami tentang peradaban orang Korea menyambut tetamu. Itu sahaja, sekian daripada kami. Kamsahamnida. Kamsahamnida.